Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman waghfirli bis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat menyambut awal Muharram. Waalaikumsalam. Selamat menyambut awal Muharram 1440 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin selaku penggerak pencetus kepada program Connecting.Learning Hands-On. Yang bahagia Dr. Ihsan Ismail, penyelaras CDL Hands-On, barisan sahabat-sahabat pembentang dan moderator, sahabat-sahabat pengetua seluruh negara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita berkesempatan pada petang ni, walaupun mungkin kita sedang bercuti, berehat awal Muharram, kita dapat lapangkan masa kita bersama-sama untuk mempelajari sesuatu daripada pembentang kita pada petang ini. Jadi untuk mulakan majlis pada petang ini, kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bahagia Datuk Dr. Amin Senin dan sahabat-sahabat pengetua seluruh negara. So alhamdulillah tiba giliran saya pula pada kali ini untuk mengendalikan siri kelima CDL Hands-On pada petang ini. Selamat datang kepada Datuk Dr. Amin Senin dan sahabat-sahabat pengetua seluruh negara. Dan pertamanya ucapan jutaan terima kasih kepada pencetus idea CDL ini kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi idea dan kreativiti masing-masing untuk diaplikasikan di sekolah, insya-Allah. Kita harap apa yang kita kongsikan ini dapat manfaat kepada semua. InsyaAllah bersama kita pada kali ini seorang pengetua dari negeri di bawah Bayu, Sabah, yang akan membicarakan tentang tajuk pembelajaran mastery dan live worksheets. Apa cerita dan pengisiannya kita tunggulah insyaAllah kupasan daripada beliau nanti. Saya ingat Tuan Haji ada selitan daripada yang berbahagia Datuk Dr. Amin sebelum saya lanjutkan. Ya. Dipersilakan Annie kalau sekiranya ada selitan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada moderator Tuan Haji Wan Jamaluddin dan juga pembentang kita pada petang ini. Kali ini saya ada kesempatan untuk secara live. Sebelum ini sisipan yang saya gunakan ialah banyaknya rakaman. Tapi pada petang ini awal tahun Al-Muharram tahun Hijriah ni, saya ada kesempatan untuk bersama. So jadi alhamdulillah tidak lama saya akan ambil kurang daripada 10 minit untuk perkongsian dalam sesipan ini. Sebenarnya tajuk Dr. Rabi ni menarik minat saya untuk berkongsi berdasarkan beberapa saya punya concern ataupun saya punya keprihatinan saya tentang proses instruction yang berlaku di sekolah. Kita tahu bahawa apabila kita di sekolah ini guru-guru kita dia berhadapan, termasuk pengetua dan juga guru besar berhadapan dengan kaedah pengajaran kita yang selama ini agak konvensional disebabkan ada beberapa kekangan. Umpamanya apatah lagi bila sekarang ni selepas daripada COVID ni kita dapati bahawa tuntutan untuk kita melakukan instruction yang bersifat personalization ni ataupun differentiation ni semakin meningkat. Jadi sentiasa tertanya-tanya saya dalam pemikiran saya, ada tidak kaedah-kaedah ataupun pendekatan-pendekatan yang dapat meraihkan setiap individu pelajar kita dan anak murid kita itu dalam konteks mereka, proses pembelajaran mereka supaya tidak tertinggal. Jadi persoalan daripada dulu sentiasa menjadi saya punya bahan fikir saya. Dan saya berkesempatan membaca perbincangan tentang teori tentang mastery learning ini
Dan saya urut balik dia punya perkembangannya apabila sebenarnya teori master learning ini yang mengikut pengetahuan saya tak tahu detailnya, tapi saya lihat perkembangannya itu ialah dia dibincangkan seawal tahun 68 lagi oleh Benjamin Bloom. Benjamin Bloom ni semua orang kenal dengan taksonomi Bloom. Tetapi ada satu aspek yang orang mungkin tidak begitu kenal dari segi aspek instruction ini, ataupun dalam konteks dia menghasilkan theory of mastery learning. Pada tahun 1968 tu dia mengeluarkan satu esei yang dipanggil bertajuk Learning for Mastery. Timbulnya idea ini apabila pada ketika itu di Amerika banyak perbincangan antara equality dan juga excellence, kecemerlangan dan juga equality di kalangan murid-murid. Dia dapati ada dua jenis perbincangan pada ketika itu. Satu perbincangan yang menekankan kepada kecemerlangan pelajar itu. Jadi bila menekan ke kecemerlangan pelajar itu, ada pelajar yang tertinggal. Satu fokus lagi dia membincangkan soal equality. Equality maknanya kesamarataan. Maknanya semua pelajar itu perlu diraikan. So jadi dua pertentangan ini menjadi bahan fikir dia. Adakah kaedah yang boleh, kaedah instruction, proses pengajaran itu yang boleh meraikan kedua-duanya. Cemerlang sekaligus juga setiap pelajar itu perform. Yang ini dia punya latar belakang tu menyebabkan saya berminat untuk mengikuti perkembangan tentang teori master learning yang dibincangkan, sebab ini juga menjadi masalah kepada kita. Sebab itu satu istilah yang dia gunakan, dia tidak gunakan istilah equality yang menjadi perbincangan. Dia lebih equality ini menyamaratakan semua orang, termasuk pelajar itu dari segi sosial, ekonomi dan sebagainya. Tetapi dia lebih suka menggunakan istilah equity. Equity ini maknanya the starting point untuk setiap pelajar itu berbeza-beza. Dari segi latar belakangnya, keupayaan belajarnya, kadar proses pembelajarannya berbeza-beza. Jadi dikata equity ini sepatutnya kita sekalikan dengan kecemerlangan. Sebab itu ada istilah yang disebut pada ketika itu, all student can learn, semua pelajar boleh belajar. Tetapi yang menariknya Benjamin Bloom ini dia menggunakan istilah all student can learn excellently. Itu yang menarik tu. Semua pelajar boleh belajar dengan cara yang cemerlang. So, jadi maknanya dia menekankan bukan sekadar kepada equality daripada segi input, dari segi input, tetapi juga dia membincangkan apa kata orang tu excellence, achieving dari segi outcome. Sebab itu dalam proses master learning itu outcome itu menjadi asasnya. Kita letak satu target, kemudian semua pelajar boleh mencapai target itu berdasarkan dia punya kadar pembelajarannya. Di situ nanti mungkin Dr. Rabi boleh bincang detail, saya tidak pakar dalam bidang itu, tetapi saya tahu konsepnya. Tetapi yang menjadi masalah kepada Benjamin Bloom, mungkin dia tidak ada masalah. Dia tidak sempat, dia hanya boleh menghasilkan teori pembelajaran mastery ini, tetapi dia tidak sempat memberikan perincian-perinciannya. Dan dalam konteks itu saya dapati, saya mengenali satu lagi sarjana dalam konteks ini, ialah tu Thomas Gaskey. Saya kenali Thomas Gaskey ni ketika saya buat master dan juga PhD, tapi dia terkenal dengan evaluation dalam pembangunan profesional guru dan juga tentang assessment. Saya sempat membeli buku terbarunya awal tahun ini. Sebab saya kenal dia. Buku tu yang ini ya, dia bertajuk apa tu master learning. Apa ni, implementing master learning ya, buku ini saya beli awal tahun 2023 ni. Ini edisi yang ketiga. Buku ini adalah edisi yang ketiga. Edisi pertamanya tahun 1985. Ketika dia menghuraikan theory of implemented learning itu sebagai panduan kepada guru. Ini merupakan salah satu buku pertama yang practical guide untuk melaksanakan master learning itu. Kemudian edisi keduanya tahun 1997, dia sudah melihat personalized learning. Pada ketika itu sudah mula dibincangkan. Dan buku ketiga ini adalah dia respon juga kepada selepas COVID. Ini buku ini selepas COVID, dia respon bagaimana online learning itu membantu kepada master learning. So jadi saya cadangkan kalau berminat baca buku ini sebab menarik. Tetapi
dalam buku ini, walaupun dia sudah bincang mastery learning dan cabaran-cabaran dalam dalam zaman sekarang ini, naratif baru sekarang ini, tetapi dia tidak boleh dapat memberikan alternatif penyelesaian kepada satu kekangan dalam belajar kita. Kita belajar kita dengan pelajar yang 30, 25, 40 orang itu, yang dia tidak boleh atasi ialah tidak boleh bagi penyelesaian ialah masa. Kita punya masa kita terhad. Kalau kita di Malaysia dalam 40 minit gitu kan, 45 minit gitu, ataupun 30 minit itu masa tu masih terhad. Paling tinggi pun 2 period. Kita boleh gabungkan begitu. So masa kita membuat master learning tu masih terhad walaupun digunakan kaedah macam-macam cara. Saya tertarik satu buku lain. Ini buku ni baru beli susulan daripada buku yang tadi tu. Buku ini ditulis oleh Jonathan Bergman, The Mastery Learning Handbook. Buku ini pun bagus juga sebab yang dia ini, Jonathan ni ialah pakar dalam flip classroom. Dia master dalam flip classroom. Yang menariknya, dia memberikan jalan penyelesaian yang dihadapi oleh Thomas Gatsky tadi, yang tidak boleh tahu. Jadi tapi bila dia enhance dengan menggunakan pendekatan flip classroom. Jadi maknanya flip classroom ini mengayakan lagi pendekatan mastery learning, di mana pelajar itu flip classroom seperti kita tahulah, bahan itu disediakan, pelajar itu di rumah dia tahu dulu bahan-bahan itu, dibaca video dan sebagainya. Bila sampai classroom dia akan bermula. Itu flip classroom. So jadi my point bukan saya nak bincang tentang yang kedua ini, walaupun dia menarik perhatian saya untuk memberikan kita alternatif dari segi proses, instructional proses yang menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, kekangan yang kita hadapi. Sebab itu kata Thomas Gatsky dan juga Jonathan Bergman ini ialah mastery learning ini ialah group based instruction. Di group based, bukannya sebab itu digunakan differentiation punya kaedah. Di group based bukannya individual student tu. Dia ada satu pendekatan lagi dipanggil personalization system of instruction. Itu betul-betul individual. Sebab itu kaedah tutor tu bersendirian. Itu personalized. Tetapi dalam pendekatan mereka berdua ni, dia mengatakan ini adalah group based. Maknanya masih lagi dalam group. Itu yang menarik perhatian saya. Nah, my point is begini. Proses pengajaran pembelajaran ni di mana-mana pun kita akan menghadapi masalah. Bukan saja di Malaysia, di mana-mana negara pun dia akan menghadapi masalah. Tetapi yang menarik perhatian saya ialah kreativiti dan semangat orang untuk mengatasi kekangan ini. Nah, sebab itu saya sebenarnya menyuruh kepada rakan-rakan pengetua, guru besar dan juga guru-guru kita, jangan putus asa untuk mencari pendekatan kaedah yang berterusan. Bayangkan daripada zaman Benjamin Bloom, pergi Thomas Gatsky, pergi Jonathan, tujuannya satu saja, untuk menyelesaikan kekangan yang kita hadapi dalam pengajaran pembelajaran. So sebab itu bila saya memulakan proses CDL online ini, ialah salah satu tujuan saya ialah supaya kita boleh berkongsi pengalaman itu dan mencari penyelesaian berdasarkan sekolah masing-masing. Yang unik itu latar belakang kita. Mesti ada cara. Kalau ada kemahuan, di situ akan ada cara untuk penyelesaian. Jadi semangat inilah yang saya amat raikan di kalangan guru-guru kita, di kalangan guru besar dan pengetua. So jadi contoh perbincangan saya hari ini, sebab saya tertarik dengan mastery learning itu atau pembelajaran mastery itu kerana prosesnya itu untuk dia improve itu sentiasa berterusan. So saya berharap semangat ini dapat kita terapkan di kalangan kita. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini dan seterusnya pada masa akan datang akan membantu kita untuk meningkatkan kualiti pendidikan kita secara berterusan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berbahagia Datuk Dr. Amin Seni atas intro itu tadi. Sebenarnya apa yang telah dikongsikan oleh yang bahagia doktor tadi sekurang-kurangnya telah memberi gambaran awal kepada apa yang akan dibincangkan oleh yang berbahagia Dr. Rabi Johari sebentar nanti.
Sebelum sidang diserahkan kepada pembentang, izinkan saya membacakan sedikit ringkaslah pengenalan beliau. Terlebih dahulu, beliau adalah Dr. Rabi bin Johari, Pengetua SMK Kinabutan. Selamat datang, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah sebagai pengenalan, beliau mendapat pendidikan di peringkat tertinggi di Universiti Sains Malaysia 1987, kemudian di Maktab Perguruan Diploma Pendidikan di Maktab Perguruan Gaya Sabah 1995-96, kemudian Sarjana Pengurusan Pendidikan 2010-2011 dan kemudian menyambung ke PhD Dr. Falsafah di Universiti Malaysia Sabah 2014-2021. So alhamdulillah, saya yakin pengalaman beliau ini dapat kita manfaatkan bersama. Dan beliau juga dari aspek pengalaman bertugas telah memulakan kerjaya pada tahun 1991 sebagai guru sandaran, dan seterusnya sebagai pelongkanan pentadbiran, pelongkanan petang, ketua bidang pelongkanan pentadbiran, kemudian seterusnya pada tahun 2015 dilantik sebagai pengetua sehingga kini. Dan di dua buah sekolah sebagai pengetua, iaitu SMK Merotai Besar Tawau Sabah dan SMK Kinabutan Tawau Sabah. Dan beliau banyak membuat penulisan dan beliau juga aktif sebagai admin dan juga penyumbang kepada website cikgukita.com. Jadi kalau yang berminat dengan bahan-bahan perkongsian beliau boleh merujuk ke website ini, dan juga bahan-bahan yang berkaitan dengan tajuk yang beliau bincangkan bersama kita pada petang ini. So banyak sumbangan yang telah beliau berikan dalam pendidikan, kecemerlangan-kecemerlangan yang telah dihasilkan di sekolah-sekolah ini, saya rasa tidak perlu saya bacakan satu persatu untuk meringkaskan masa kita pada petang ini, kerana saya nak memberi ruang seluasnya kepada beliau untuk berkongsi apakah hasil yang telah beliau perolehi untuk dilaksanakan di sekolah beliau untuk kita kongsikan di sekolah-sekolah kita di seluruh negara. So saya rasa dengan tidak meluangkan masa, tidak menangguhkan masa lagi, saya dengan ini dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Dr. Rabi bin Johari, Pengetua SMK Kinabutan Tawau Sabah, untuk menyampaikan bahan beliau. Dipersilakan. Kepada sidang hadirin, bolehlah bersedia untuk pertanyaan di penghujung acara nanti. Mungkin kita akan bagi ruang 2 atau 3 soalan lah, sekiranya masa mengizinkan. Amati apa yang akan disampaikan oleh doktor dan kita catatlah apa yang akan ditanya di penghujung pembentangan itu nanti. Silakan Dr. Rabi. Yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan kepada moderator, Tuan Haji Wan Jamaluddin bin Wan Midin. Yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, yang juga merupakan pengasas kepada CDL, yang telah menyediakan platform seperti ini kepada kita untuk kita berkongsi ilmu dan juga dapatan yang kita dapat dalam tugas kita sehari-harian. Yang berusaha Dr. Zalina Muhammad Tahir, Koordinator CDL, yang berbahagia Dr. Ihsan Ismail, Koordinator CDL, Ahli Jawatan Kuasa CDL, pemimpin sekolah menengah dan rendah, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tajuk yang akan saya sampaikan pada petang ini, nampak macam banyak, tetapi semuanya sebenarnya kita cuba satukan menjadi satu jalinan yang akhirnya di akhir itu nanti kita akan dapati nanti dot-dot itu akan berhubung, khususnya dalam membincangkan aspek pembelajaran mastery dan juga live workshop. Jadi sebagai ice breaking lah, jadi apabila kita hadir dalam majlis seperti ini, tentulah kita mempunyai pelbagai paradigma yang kita sudah bawa daripada sekolah, dan kadang-kadang kita mungkin ada, termasuk saya lah, mungkin ada yang merasa jumut seolah-olah itulah yang terbaik, dan kadang-kadang dapatan daripada rakan-rakan kita itu kita tutup
dengan ada itulah yang terbaik. Walhal mungkin ada alternatif-alternatif seperti yang dinyatakan oleh yang berbahagia Datuk Doktor tadi, bahawa mungkin ada alternatif-alternatif yang mungkin sesuai dengan situasi sekolah kita. Sebab itu saya mengambil apa yang dikatakan oleh Alvin Toffler, yang saya ulang balik, dia mengatakan bahawa dalam abad ke-21 ini, golongan yang buta huruf bukan dimaksudkan, pada masa ini bukan lagi dimaksudkan kepada yang mereka tidak pandai membaca dan menulis, tetapi yang tidak dapat learn, unlearn dan juga relearn. Ya, learn ini maknanya daripada tidak tahu menjadi tahu. Inilah yang kita harapkan dalam perkongsian seperti ini. Mungkin ada yang sudah tahu, ya, dan mungkin ada yang belum tahu. Jadi dalam proses ini kita learn, daripada tidak tahu menjadi tahu, unlearn, dan kita kena sedar bahawa sistem yang ada, ya, dasar-dasar yang ada sebenarnya dalam sistem pendidikan kita, mau tidak mau kita perlu relevan setiap masa, sebab pendidikan adalah satu proses yang dinamik, ya, sesuai dengan perubahan persekitaran, politik dan sosial. Tapi pada masa yang sama kita tidak seharusnya membuang terus yang lama. Yang ini yang dikatakan oleh Barry dalam bukunya pada tahun 2018. Dan yang seterusnya ialah relearn. Yang inilah yang saya dapati bahawa rakan-rakan yang hadir pada petang ini bukanlah kosong, ya, ada ilmu dan sebagainya. Cuma dalam perkongsian ini kita lebih kepada melihat mana-mana yang boleh kita gunakan untuk mengupgradekan ilmu kita, supaya seperti yang saya katakan tadi, pengalaman kita itu, kaedah kita itu terus relevan dengan keperluan semasa. Baik, dan kehadiran kita pada petang ini juga sebenarnya bukan untuk menolong sesiapa. Sebenarnya kita tolong diri kita sendiri, ya. Sebab apabila kita dengar dan kita mungkin dapati ada idea-idea yang boleh digunakan dan sebagainya, kita berubah, sebenarnya kita mengubah dunia. Jadi pengubahan ataupun perubahan terhadap dunia dan organisasi kita lah dalam peringkat yang kecil, yang lebih kecil itu, perubahan berlaku hasil daripada perubahan kita. Dan kita menghadapi pelbagai kekangan sebagai pentadbir, sebagai guru, ya, di sekolah. Kadang-kadang kita rasa kecewa, hopeless dan sebagainya dengan cabaran-cabaran yang kita hadapi. Tetapi saya ambil daripada kata-kata Jack Ma ini, if you don't give up, you still have a chance. Ini juga lah tadi yang saya dapat intipatilah daripada yang dimaksudkan oleh Datuk Dr. Amin Senin tadi, ya. Dan yang seterusnya, if you have different mindset, you will have a different outcome. Jadi tidak wajarlah, ya, apabila kita sudah mungkin 5 tahun, 10 tahun berada di satu organisasi yang sama dan kita mencapai satu pencapaian yang agak stagnan, tidak juga terlalu mundur ke belakang, tidak jauh ke depan. Kita perlu satu perubahan, ya. Perlu perubahan untuk mengupayakan semula setiap program-program yang kita telah laksanakan di peringkat organisasi kita khususnya. Tuan-tuan dan puan, sampel yang saya akan gunakan dalam perbincangan ini mengambil daripada sekolah yang pernah saya bertugas sebagai penolong kanan pentadbiran dan juga sebagai pengetua. Ya. Jadi latar belakang sekolah yang saya akan nyatakan ini kedua-duanya adalah berlatarkan kepada sekolah-sekolah yang berada di luar bandar. Yang pertama ialah sekolah Felda, ya, saya tak sebutkan namanya. Sekolah ini berada 66 km daripada Bandar Tawau. Mungkin setengah negeri di Semenanjung. 66 km ini bukan lagi kawasan pedalaman lah, tetapi kalau di Sabah dengan berdasarkan kepada infra khususnya jalan raya dan sebagainya, 66 km ini adalah satu jarak yang agak jauh dan berada di luar bandar. Dan 21 sahaja pelajarnya terletak daripada luar Felda. Yang selebihnya adalah pelajar-pelajar yang datang memang daripada kawasan Felda. Sekolah ini ada 2 sesi dan pada masa saya bertugas sana, pelajar-pelajarnya berjumlah 1.100 orang pelajar. Yang kedua ialah sekolah yang sebelum ini. Sekarang ini saya berada di SMP Kenabutan. Sebelum SMP Kenabutan, saya juga berada di sebuah sekolah luar bandar sebagai pengetua. Dan sekolah ini 31 km daripada Bandar Tawau dan berstatus sekolah luar bandar. Dan ada 41 kampung dan juga estet. Jadi ada kepelbagaian variasi datang daripada pelbagai tempat ini.
dan membentuk budaya pelajar itu. Dan 89% daripada keluarga yang datang ke sekolah berkenaan adalah terdiri pada keluarga B40. Ya, jadi apabila kita sebut berkaitan dengan B40 ini, ia selalunya tidak lari daripada package yang saya sebutkan lah, ya, terutamanya dari segi aspek keuangan. Dan ini tentulah melibatkan aspek berkaitan dengan data internet. Ini yang kita bincangkan lagi nanti. Sebab apa yang saya katakan ada kaitan juga dengan internet. Jadi isu yang berkaitan ialah data internet. Kos persekolahan, ya, mengantar anak dalam jarak yang jauh, motivasi yang rendah disebabkan mungkin di kalangan adik-beradik mereka tidak ramai yang melanjutkan pelajaran, jadi tidak ada motivasi dari segi dalaman, dan juga pelbagai masalah keluarga seperti penceraian, ya, ibu dan ayah tinggal dalam jarak yang jauh dan sebagainya. Jadi untuk sekolah ini kita ada 1.300 orang pelajar dan radius pelajar sehingga 60 km yang datang bersekolah di situ. Jadi kalau 60 km itu mungkin kita lihat dari segi kos dan sebagainya. Ini adalah merupakan rintangan-rintangan, cabaran-cabaran yang kita akan lihat bagaimana kita dapat daripada cabaran ini, bagaimana kita memudahkan pelajar untuk dapat akses dan setanding dengan pelajar-pelajar yang berada di bandar. Dan 99% bergantung kepada guru. Ya, maknanya 1% saja mungkin yang terlibat dengan tuition secara tidak aktif. 98% pelajar, saya boleh katakan 98% pelajar adalah pelajar yang berdasarkan effort. Nanti saya terangkan lebih lanjutlah berkaitan dengan effort ini. Dan yang talent telah bergerak ke sekolah-sekolah terpilih. Sama ada semasa tingkatan 3 ataupun semasa tingkatan 4 untuk memilih sekolah-sekolah yang mereka lebih yakini. Dan 30% pelajar yang masuk ke tingkatan 6 adalah terdiri daripada pelajar-pelajar rayuan. Sebab pelajar-pelajar ini oleh kena masalah isu ekonomi dan sebagainya tidak mampu melanjutkan pelajaran ke Poli ataupun Kota Kinabalu, ke Kuala Lumpur dan sebagainya, maka pilihan yang terbaik bagi mereka adalah tingkatan 6. Jadi mereka merayu dan kebanyakan student 30% adalah daripada kes rayuan. Dan 2 sesi dan kita ada ruang kelas tambahan yang sangat kompak, ya. Pelajar petang memenuhi semua kelas sehingga kan untuk sesi pagi tidak ada ruang yang banyak, ya, seperti yang doktor katakan tadi juga, ya. Apa yang doktor yang berbahagia doktor kata tadi hampir semua berlaku, ya, seperti yang saya nyatakan. Maknanya tidak ada ruang yang banyak untuk buat kelas tambahan, ya, disebabkan ada 2 sesi dan juga kelas yang begitu kompak. Dan tingkatan 1, 2 dan 6, ya, even tingkatan 6 berada di dalam blok kayu yang sangat tidak selesa dan sekolah ini mempunyai asrama. Jadi ini lebih kurang latar belakang 2 sekolah yang mungkin saya akan bincangkan yang menjadi bahan rujukan dalam perbincangan ini. Jadi kalau kita lihat gambar di dalam skrin ini, dia adalah tipikal lah, otomatik. Ya. Dia bukan satu mission impossible, kecuali ada di kalangan kita yang tak pernah terdengar berkaitan dengan kisah 2 ekor binatang ini, ya. Mereka anggap mungkin mission impossible. Tetapi bagi kita yang sudah maklum, ya, dalam keadaan di mana kura-kura ini mengatasi arnab. Jadi dia adalah satu perlambangan analogi bahawa kura-kura ini adalah melambangkan pelajar luar bandar yang serba kekurangan, yang tidak bermotivasi dan sebagainya disebabkan berbagai kekangan. Mereka ini sukar untuk bersaing dengan pelajar-pelajar di kawasan bandar yang dilengkapi dengan pelbagai infra dan sebagainya. Ya. Namun begitu, menyedari tentang kelemahan mereka ini, mereka sentiasa konsisten untuk belajar. Dan akhirnya disebabkan konsisten itu, effort mereka ini boleh mengalahkan pelajar-pelajar yang talent, yang dari segi analoginya digambarkan sebagai arnab. Jadi dalam kes ini, bila saya katakan ialah apabila kura-kura ini menang, ini effort, ya, versus talent di mana dimenangi oleh effort. Jadi apabila kita cerita berkaitan dengan luar bandar ni, mungkin ada rakan-rakan kita yang kata mungkin perbincangan pada petang ini tak sesuai pula dengan sekolah-sekolah yang memang sudah ke hadapan, ya, yang sudah maju dari segi grade purata dan sebagainya. Baik, ini ada satu analogi lagi, ya, analogi. Ya. Kalaulah effort itu tadi, ya,
talent pelajar di bandar tadi ditambah dengan talent, maka kecemerlangannya akan lebih baik daripada pelajar-pelajar yang luar bandar lah tentunya. Jadi kita pada petang ini akan bincangkan satu isu yang win-win, yang relevan sama ada organisasi berkenaan atau sekolah berkenaan terletak di bandar ataupun di luar bandar. Ini adalah saya memberi gambaran berkaitan dengan senario semasa yang berlaku di peringkat sekolah, terutamanya pelajar tingkatan 4 yang datang daripada tingkatan 3, pelajar tingkatan 1 yang datang daripada sekolah rendah, dan pelajar tahun 1 yang baru melanjutkan pelajaran di sekolah rendah. Jadi untuk pelajar tingkatan 4 ni, berdasarkan rekod mereka semasa berada di tingkatan 1, 2 dan 3 ya, mereka kadang-kadang begitu bersemangat untuk bersekolah dengan harapan mereka akan dapat satu yang menyeronokkan sebagaimana mereka hadapi di tingkatan 1, 2 dan 3. Begitu juga dengan pelajar tingkatan 1 di mana sekarang ini tidak ada peperiksaan tingkatan 1 ya, jadi mereka mendapat TP yang baik semasa di sekolah rendah dan mereka melanjutkan pelajaran di tingkatan 1 dan mengharapkan satu situasi yang seronok ya dalam pembelajaran dan sebagainya, dan dapat melihat prestasi yang baik yang boleh dibanggakan oleh kedua ibu bapa. Begitu juga dengan pelajar tahun 1 yang masih muda ya. Tentulah mereka ini masih seronok ya dengan diberi gambaran-gambaran yang baik berkaitan dengan sekolah, tentulah seronok apabila hadir datang ke sekolah. Tetapi apa yang berlaku ialah proses ini kadang-kadang oleh kerana tiada triangulasi dalam pendekatan PDP. Pedagogi yang tidak responsif dengan topik, beban tugas yang begitu banyak di peringkat yang lebih tinggi ini, daripada tidak bersekolah kepada bersekolah, daripada sekolah rendah ke tingkatan 1, daripada 1, 2, 3 naik ke tingkatan 4 dengan khusus-khusus ataupun topik-topik yang subjek-subjek yang lebih mencabar, elektif yang banyak. Masalah keluarga, tiada cita-cita yang jelas, persekitaran kelas yang tidak kondusif, ditambah lagi dengan beban tugasan yang banyak, tidak seperti di peringkat bawah sebelumnya, skill belajar yang masih lemah, yang tidak didedahkan, dan pengurusan masa yang tidak baik. Akhirnya timbul fenomena yang saya akan sebutkan sebentar tadi. Ini gambaran awal apabila pelajar itu baru masuk di tahun 1, yang baru masuk di tingkatan 4 ya. Di peringkat awal berdasarkan prestasi mereka yang lepas, mereka yakin ya mereka juga akan menunjukkan satu prestasi yang baik. Sebab itu kita lihat pelajar-pelajar sekolah rendah masuk tingkatan 1 ataupun 3 yang masuk tingkatan 4, mereka seronok, memang teruja. Itu pengalaman yang selalu kita hadapi. Sangat minat dengan guru, teruja ya berdasarkan rekod awal mereka, dan sentiasa menonjolkan diri. Apabila guru bertanyakan soalan, mereka lah antara yang awal berebut-rebut untuk menjawab soalan berkenaan. Tetapi dalam satu tempoh tertentu, ya, mungkin dalam 5-6 bulan selepas sudah biasa dengan situasi yang mereka tempuhi, ya, dengan silibus yang lebih mencabar dan sebagainya, kita masuk ke peringkat fenomena pertengahan, di mana konsisten itu sudah menurun, ya. Ada yang pelajar yang konsisten, ada yang menurun, ya. Ada yang keterujaan itu masih konsisten dan ada juga yang menurun. Dan mereka mula menilai kebolehan mereka, sama ada mereka mampu atau tidak, dan perasaan untuk menonjolkan diri itu pun juga turut menurun. Dan akhirnya kita sampai ke fenomena akhir, di mana apabila pelajar-pelajar itu, ya, apabila menghadapi sesuatu situasi pembelajaran yang mereka tak faham, ya, apabila masuk minggu pertama ada 1 ataupun 2 subtopik yang mereka tak faham, disambung ke minggu yang seterusnya ada 2-3 topik lagi tak faham, maka ketunggakan ketidakfahaman itu semakin bertambah, menyebabkan pelajar sudah tidak minat, ya, tidak minat, hilang konsisten, minat konsistennya sudah menurun, ada yang stagnan, ya, keterujaannya pun ada yang mungkin mampu ikut pembelajaran di kelas, yang seperti yang bagi tahu tadi, ada pelajar-pelajar yang lebih ke depan. Tetapi pelajar-pelajar yang sederhana dan sebagainya, dia stagnan ataupun dia semakin menurun. Termasuk keinginan untuk menonjolkan diri seperti masa mula masuk ke tingkatan 4 ataupun tingkatan 1 ataupun tingkatan
daripada sekolah rendah tingkatan 1 sudah menurun. Ya. Jadi kita lihat pelajar-pelajar sudah kurang ya minat untuk belajar. Jadi situasi ini akan terus berlangsung dan akhirnya apabila kita buat postmortem, isu ini berterusan. Saya membawa perspektif yang berbeza berkaitan dengan bangau-bangau ini. Ya, bangau ini apabila kita melihat dari segi perspektif yang lain ialah satu-satu pengajaran yang sangat berharga pada kita. Ya. Dan apabila kita buat postmortem, apa yang berlaku selalunya kita akan mencari punca. Dan apa yang berlaku ialah penyelesaian yang kita paparkan ya semasa perbincangan, kita selalu menyelesaikan masalah di peringkat surface sahaja. Contohnya apabila kita merujuk kepada kenapa bangau itu kurus, kita mungkin hanya memberitahu bahawa puncanya ialah ikan tak mahu timbul. Kalau kita deep sikit, mengatakan bahawa masalahnya ialah sebab rumput panjang sangat. Jadi ikan sukar untuk timbul. Kalau kita deep lagi, kita akan bagi alasan lembu tak makan rumput. Tetapi kita gagal untuk mencari akar umbi kepada persoalan sebenar. Ya, sebenarnya masalah utama yang menjadi punca kepada perkara yang berlaku di peringkat surface ialah ular nak makan bangau. Itulah isu sebenarnya. Dan masalah ini kita boleh selesaikan melalui penggunaan teknik yang dipanggil sebagai 5 whys, ya, why pertama, why kedua, ketiga, empat dan juga kelima. Itu secara umum apa yang berlaku dan biasanya apabila kita postmortem dan kita dapat masalah di peringkat surface itu tadi, maka timbullah apa yang selalu dipamerkan oleh rakan-rakan kita ialah pelajar tidak ikut skema, ya. Ini adalah puncak kemerosotan kepada pelajar. Tidak hadir, ya, keterjawaban kosong, pelajar tidak kuasai kebat, masalah keluarga selalu lewat, ya, dan masalah disiplin. Dan juga soalan misalnya 7A, mungkin ada guru-guru yang memberi spesifik sikit, ya, kata 7A ataupun 6A, pelajar tidak faham dengan soalan. Jadi saya minta izin daripada moderator untuk kita tangguhkan dulu Tuan Haji sehingga azan selesai. Okey. Ya, untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan, kita tangguh sekejap sebentar kerana di tempat Dr. Abi sekarang sedang diperdengarkan azan. Kita tak dengar azan. Kita belum lagi. Jadi harap tuan-tuan bersabarlah sekejap dalam 2-3 minit untuk beri laluan azan di tempat beliau. Tuan Haji, kita teruskan ya Tuan Haji. Silakan Doktor, silakan. Okey, silakan. Baik, jadi pendekatan hari ini pembentangan saya lebih kepada bersifat induktif ya. Kita lihat yang general dulu sebelum kita pergi kepada yang khusus lah. Ya. Jadi saya teruskan. Jadi ini menjawab isu ya. Isu yang pertama ini sebenarnya isu yang penting lah ya. Menjawab isu pelajar tidak menguasai, ya, pelajar tidak menguasai. Pelajar tidak minat kepada subjek dan jurang semakin luas. Berdasarkan 3 fenomena yang saya sebutkan tadi, peringkat awal, pertengahan dan juga akhir. Menghasilkan pelajar-pelajar dalam 3 step ini. Pelajar tidak menguasai, pelajar tidak minat subjek, jurang semakin luas. Apabila ini yang berlaku, ini akan menyebabkan pelajar burn dan tidak minat terus kepada pembelajaran. Dan mungkin yang lebih teruk, mereka tidak berminat pada sekolah. Jadi ini juga saya beri gambaran lah ya yang menyebabkan jurang di antara wilayah ya daripada Semenanjung dan juga Sabah Sarawak, gap antara bandar dan juga luar bandar berlaku, result berbeza di antara bandar dan luar bandar. Lepas itu gap juga berlaku di kalangan peringkat yang lebih mikro ya di antara kelas sendiri berlaku gap. Malah ada yang lebih mikro daripada itu ialah gap berlaku di kalangan kelas di dalam kelas itu sendiri. Inilah gap yang wujud disebabkan 3 fenomena yang saya sebutkan tadi. Jadi 3 fenomena itu tadi saya sebut sebagai areas of misunderstanding. Kefahaman yang tertunggak apabila ditambah sekian masa dan pelajar tidak dapat mencari penyelesaian ya disebabkan pelbagai perkara yang saya sebutkan ada 4 di sini iaitu dari segi cognitive capability. Jadi keupayaan kognitif berbeza sebab kita
bukanlah sekolah-sekolah. Ada setengah sekolah bukan sekolah pilihan. Maknanya pelajar itu datang dari pelbagai kognitif. Ya, jadi kita anggap ini sebagai baku rawak. Kita ambil dengan pelbagai kebolehan dan kita letak dalam satu kelas. Ya. Lepas tu background climate dia, taraf hidup berbeza, budaya pembelajaran, sikap dan juga sikap ibu bapa dan juga keluarga. Dan compact syllabus, ya, sehingga kita tidak ada ruang untuk baiki prestasi yang terhad, ya, ruang baiki prestasi itu sangat terhad. Yang saya katakan tadi, disebabkan kita punya pembelajaran menghabiskan syllabus yang banyak, kita tidak ada ruang yang banyak untuk membuat aktiviti seperti hands on dan sebagainya. Dan akhirnya ada mungkin di kalangan kita, ya, mungkin melaksanakan PDP secara sub terpilih, skip untuk memastikan pembelajaran itu berakhir, ya. Mungkin yang kita skip itu mungkin dia penting masuk dalam peperiksaan kalau merujuk kepada SPM lah dan juga STPM. Dan ini menyebabkan jurang makin luas. Dan seterusnya ialah negative perception, ya. Bimbang apabila asyik bertanya di dalam kelas, ya. Mungkin sekali boleh, apabila tanya sampai 2 atau 3 kali, mungkin ada kecenderungan, ya, bukan di kalangan guru lah mungkin, ya, mungkin di kalangan rakan-rakan dia yang mengejek dan sebagainya. Yang ini hasil daripada kajian di Universiti Kelantan, ya, dalam Jurnal Personalia Pelajar 15/2012, juga disentuh oleh Morgan dan Sexton pada tahun 2016 berkaitan dengan keperluan sosial dan harga diri, hierarki keperluan Maslow. Jadi ini adalah merupakan dapatan yang saya ambil semasa saya membuat master, ya. Dan saya tak sebutlah sekolahnya, cuma sampel itu saya ambil daripada sekolah luar bandar, pertengahan bandar dan juga di bandar. Apa sebenarnya masalah yang berlaku di peringkat sekolah, ya. Jadi kita lihat di sini hasil daripada kajian itu, inilah yang saya dapati, ya. Dan daripada dapatan-dapatan itu, kalau kita lihat, yang saya garis merah ini adalah merupakan aspek-aspek yang kritikal. Yaitu pertama ialah dari segi ujian topikal. Maknanya guru kurang memberikan ujian topikal selepas sesuatu topikal berakhir. Yang seterusnya kepelbagaian kaedah. Maknanya guru cenderung untuk melaksanakan kaedah pembelajaran yang sama dan lebih kepada berorientasikan guru. Arahan kurang jelas, ya. Objektif PDP tidak jelas, ya. Pelajar pun tidak tahu ke mana mereka akan dibawa dalam pembelajaran hari ini, ya. Dan capaian markah 80% itu tidak tercapai seperti yang dikehendaki dalam pembelajaran masteri, ya. Maknanya pelajar itu semasa kita memeriksa jawapan dan sebagainya ataupun semasa ujian sumatif misalnya, apabila pelajar tidak mencapai tahap markah yang tertentu, mereka akan terus belajar kepada benda-benda yang baru. Jadi aspek pengayaan pun agak kritikal, termasuk juga pemulihan. Ini mungkin disebabkan kekangan yang saya sebutkan tadi, terutama bagi kebanyakan sekolah-sekolah di Sabah ini yang masih lagi dalam keadaan 2 sesi dan tidak ada ruang yang banyak untuk kerja-kerja pengayaan ataupun pemulihan kepada pelajar-pelajar. Baik. Baik, seterusnya apa yang ingin saya bawa ialah terutama sekali yang berkaitan dengan ujian topikal dan juga objektif PDP tidak jelas dan capaian markah 80%. Jadi dapatlah kita katakan bahawa pelajar ini belum bersedia untuk mengikuti subtopik seterusnya ataupun topik yang seterusnya. Jadi analoginya ialah seperti yang seperti dalam gambar inilah, ya. Pelajar itu belum lagi menguasai 5 pendaraban. Tetapi dia kena belajar ke aspek bahagi, ya, sedangkan darab itu sepatutnya didahului lepas itu bahagi, dia kena kuasai, tetapi yang awal dia tak kuasai ditambah pula dengan bahagi. Ini yang saya katakan tadi, dikatakan bukan dia guru, ya, sebenarnya pelajar pun ada burn juga, ya. Dan seolah-olah kita meminta pelajar itu untuk melakukan aktiviti terjun di dalam sungai yang sebenar, yang dalam, sedangkan pelajar itu belum pandai berenang di kolam yang terkawal. Ya, ini perbandinganlah apabila kita bawa pelajar itu dengan alasan tidak silibus terlalu padat dan sebagainya, kita kena kerja silibus, akhirnya inilah isu-isu yang berlaku. Malah
apa yang berlaku ini bertentangan dengan metodologi tradisi. Ya. Misalnya apabila belajar taekwondo, dia mestilah melalui peringkat-peringkat tertentu ya, daripada tali pinggang putih, kuning, coklat, sampailah ke hitam ya. Tetapi kita tidak boleh lompat terus sebab dia belum mahir kepada satu bidang, dia tak boleh dilompat ataupun di skip sebab dia akan memberi kesan yang tidak baiklah kepada kemahiran pelajar atau kanak-kanak berkenaan. Begitu juga dengan belajar muzik. Jadi semua proses ini berlaku ya. Sepatutnya dalam sistem tradisi sepatutnya berlaku secara step by step. Tetapi ini mungkin tidak dapat kita lakukan disebabkan kekangan-kekangan yang saya sebutkan tadi, disebabkan masalah pelajaran ramai, kelas yang banyak dan sebagainya. Dan di samping itu kita banyak beraktiviti sehingga kan kita tidak ada masa yang itu mencukupi untuk melakukan pengayaan dan juga pemulihan. Dan ini analogi seolah-olah sebuah kita membina rumah ya. Kalau kita lihat rumah yang mempunyai asas yang kukuh, rumah itu akhirnya akan runtuh. Berbanding dengan yang saya tandakan ini adalah merupakan rumah yang kukuh. Jadi yang depan yang ketiga itu kekukuhannya mungkin akan menyebabkan dia, ketidakkukuhannya mungkin akan menyebabkan dia kolaps pada satu masa. Jadi itulah yang berlaku kepada pelajar kita. Jadi ini semua adalah merupakan pengenalan awal ya sebelum kita masuk kepada inti berkaitan dengan pembelajaran masteri, dan tuan-tuan puan-puan kena faham semua, menghayati semua ini supaya kita dapat lihat betapa pentingnya pembelajaran masteri ini yang perlu kita amalkan di dalam pembelajaran kita seharian. Yang saya katakan itu lost method nanti ya. Baik, inilah gambaran analogi ya. Kalau kita mengajar pelajar dan kita mungkin memberi latihan kepada pelajar selepas satu-satu topik berakhir, ataupun mungkin yang lebih parah lagi ialah kita bergantung kepada sumatif sepenuhnya. Sedangkan pelajar itu sepatutnya dibimbing berdikit-dikit. Maknanya dia kena menguasai satu subtopik kecil, diuji. Subtopik kecil, diuji dan sebagainya. Cuma itulah sebab tadi saya katakan, kekangannya ialah bila masa kita mau buat semua ini. Dengan silibus yang agak padat, ya, kelas yang kompak dan sebagainya. Baik, ini yang saya panggil sebagai lost method bukan disebabkan tidak ada kaedah ini digunakan, tetapi kita tidak bugarkannya. Ya. Sehingga kan kadang-kadang ada kaedah yang kita gunakan itu sebenarnya mengambil daripada pembelajaran masteri ya, tetapi oleh kena istilah ini tak sebut, maka kita anggap bahawa saya menganggap bahawa metod ini sudah hilang serinya ya. Jadi ini pengenalan lebih kurang ya. Jadi saya pun kejar masa ya sebab takut tidak sampai ke bahagian bawah sekali. Jadi ya betul Doktor. Ada keempat ni. Itulah tu ya. Jadi saya lajukanlah ni ya. Lajukan. Diperkenalkan di US ya. Kita akuilah bahawa ada beberapa negara yang mempunyai sistem pembelajaran yang terbaiklah pada masa kini ya, seperti Jerman, Finland dan Iceland. Atau top pisah ialah China, Singapura dan Estonia. Tetapi kita tidak boleh abaikan juga pendekatan yang mungkin agak lapuk di Amerika ni yang saya ambil pembelajaran masteri ini. Sebab kalau kita lihat daripada segi ekonomi, 5 daripada 10 giant income ekonomi datang daripada Amerika Syarikat. Begitu juga dengan inovasi-inovasi seperti Facebook dan sebagainya, semua dihasilkan daripada Amerika. Jadi kita tidak boleh ketepikan sumbangan Amerika, dan tentulah terhasil daripada sistem pendidikan yang kita panggil sebagai no one left behind. Ini curve bagi pembelajaran konvensional yang biasa yang kita selalu hadapi di sekolah. Itu biasanya golongan C ini, pertengahan ini adalah golongan yang banyak. Dan golongan yang cemerlang itu tidak akan menjadi berkurang. Ya. Begitu juga dengan yang lemah itu dia berkurang, dia akan berada di kemuncak itu. Ini bagi curve dalam pembelajaran konvensional. Tetapi di dalam pembelajaran masteri, apabila kita laksanakan melalui kajian yang telah dibuat berulang kali, dan kajian yang telah dibuat berulang kali, dia akan membawa satu keluk yang berbeza. Di mana kalau kita lihat golongan yang paling banyak ialah golongan yang cemerlang berbanding golongan yang rendah prestasi dan juga golongan pertengahan. Jadi inilah lebih kurang ya pengamalan pelajaran masteri, di mana setiap subtopik ataupun topik sebelum kita berpindah kepada topik yang seterusnya perlu dilaksanakan ujian ya. Baik, kita lihat ya pembelajaran masteri sepintas lalu, keistimewaan pelajaran masteri ini dia satu keistimewaannya ialah gabungan lengkap dalam semua teori pembelajaran. Behaviorisme ada dalam situ, teori pembelajaran sosial ada dalam itu, teori pembelajaran kognitif itu terdapat ya dalam itu. Dan saya pergi terus kepada bagaimana pembelajaran mesti dilaksanakan, diimplementkan di peringkat sekolah.
Jadi biasanya ujian kita akan buat setiap kali bab tamat. Ya. Tapi bagi guru-guru yang lebih rajin lagi, dia boleh buat ujian setiap subtopik selesai. Ya. Dan saya ada 2 contoh guru yang baru-baru ini telah membawa kejayaan sekolah untuk dapat tempat ketiga terbaik di Sabah dalam STPM ya, di sekolah baru saya, di mana keputusan yang dihasilkan jauh lebih tinggi daripada guru-guru yang sedia ada disebabkan penggunaan kaedah pembelajaran mastery ini berdasarkan pada subtopik, bukan lagi topik tetapi subtopik. Dan dia adalah merupakan seorang guru yang telah berturut-turut kalau tak silap dalam 3-4 tahun terbaik di Sabah dalam satu subjek killer ya dalam tingkatan 6 iaitu subjek ekonomi. Dan dalam pengamalan belajar mastery kita kena pastikan pencapaian sekurang-kurangnya pelajar itu 80% mesti capai sebelum mereka pindah kepada subtopik yang seterusnya. Cuma isunya di sini bagaimana kita melaksanakan yang tidak capai itu. Lepas tu markah disemakkan diri, ini kita boleh ringankan tugas guru menyediakan skema dan kita bimbing pelajar. Cuma kita akan ada masalah di pelajar-pelajar yang bahagian belakang. Ya, guru membimbing dan membantu topik lemah. Ini yang kita ada isu tadi berkaitan dengan masa, ruang dan juga ujian semula serta merta ataupun terkumpul dilakukan bagi pelajar-pelajar yang tidak mencapai tahap yang kita harapkan. Ini juga isu yang berkaitan ya, isu yang sama. Kelebihan pembelajaran mastery ini ialah penguasaan pelajar secara konsisten. Kalau kita dapat amalkan, maknanya setiap subtopik itu pelajar mencapai pembelajaran konsisten dan ini menarik minat pelajar bahawa mereka menguasai sebelum mereka pergi yang seterusnya. Supaya tidak berlaku seperti dalam pengenalan tadi, masalah ketunggakan ketidakpahaman menyebabkan pelajar hilang minat terhadap pembelajaran. Dan kita boleh mengesan kelemahan topik dengan awal. Berbanding dengan apabila kita dapat selesai satu sumatif, lepas tu kita buat postmortem dan kita tercari-cari di mana punca. Jadi pembelajaran mastery apalagi kita buat secara rinci ya, daripada subtopik dan sebagainya, kita boleh kesan lebih awal. Lepas itu kita lebih berfokus ya, pelajar mana yang perlu dibantu, yang perlu diberi motivasi dan sebagainya. Dan PDP mudah guru sebagai facilitator dan perhubungan 3 hala berlaku antara murid dengan guru, guru dengan murid. Baik, ini yang saya tandakan tanda tanya itu. Inilah yang menjadi persoalan bagaimana benda itu dilaksanakan. Dan ini juga yang awal-awal tadi telah dibangkitkan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin. Macam mana kita mau melaksanakan setiap kali ujian dengan kepadatan, dengan kompaknya, dengan sekolah dan sebagainya. Begitu juga dengan markah capai 80%. Macam mana kita hadapi pelajar-pelajar yang tidak capai. Ini sebab kalau kita tak teruskan, kita akan ketinggalan dari segi silibus. Yang seterusnya ialah murid mengulang kaji topik bawah 80%. Ya. Yang seterusnya ialah mengesan kelemahan topik dengan awal. Sebab kalau kita tak dapat laksanakan dengan tekal berkaitan dengan pembelajaran mastery ini, kita akan hadapi masalah yang sama yang tidak akan berakhir. Baik, saya bawa di sini berkaitan dengan pembelajaran mastery versus JSU dan juga analisis item yang berlaku di peringkat sekolah sekarang ini. Jadi saya tak perlu perkenalkan berkaitan dengan JSU, semua sudah faham. Dan ini contoh ya pembinaan JSU dan ini juga adalah pengenalan tentang analisis item. Tetapi yang saya fokus dalam analisis item ni, yang mana kita boleh gunakan analisis item ni ialah biasanya kita akan menyediakan beberapa tajuk yang kita muatkan di dalam soalan dan akhirnya kita akan uji pelajar itu. Ya, kita akan uji pelajar itu. Misalnya ya, saya bagi contoh di sini. Contohnya bab 1 ni kita soalan nombor 1 hingga 3 kita ambil daripada bab 1. Ya, soalan 4 hingga 6 kita ambil daripada bab 2. Begitulah seterusnya. Ya, 3 soalan dan seterusnya kita ambil daripada bab asingan. Cuma isu yang berlaku sekarang ni, ya, isu yang berlaku. Kalau kita menggunakan analisis item untuk melihat kelemahan pelajar dalam aspek penguasaan bab ini ialah, misalnya bab 1 itu sendiri. Contoh ya. Kemungkinan ada 25 soalan yang boleh kita kemukakan. Tetapi dalam peperiksaan dengan masa yang terhad itu, kita hanya bagi 3. Jadi adakah ianya memberi gambaran sebenar bahawa pelajar memang tak menguasai bab 1? Ya. Kemungkinan ada lagi, ya, ada lagi 12%. Yang selebihnya dalam 88% lagi soalan yang tak dikemukakan. Mungkin itu soalan-soalan yang apabila dikemukakan pelajar boleh jawab. Ya, jadi ini yang berlaku. 88% soalan tidak dikeluarkan, kita hanya ambil rawak ataupun 3 soalan daripada setiap bahagian. Jadi masalah kita dalam analisis item ialah kita tidak dapat memberi kewajaran sebenar tentang penguasaan pelajar ya, dalam setiap bab yang kita ajar. Baik.
Jadi bagaimana kita atasi ini dalam pembelajaran mastery? Jadi dalam pembelajaran mastery ini saya bagikan kepada dua mood lah, ya. Satu mood F formatif, dan juga mood S yaitu sumatif. Dalam mood F ini ialah kita benarkan guru-guru untuk menggunakan buku latihan. Antara tools yang kita boleh gunakan ialah buku latihan ataupun modul, ya. Yang sekarang ni kebanyakan negeri banyak menyediakan modul untuk bantu sekolah-sekolah. Persoalan yang berlaku ialah, adakah buku latihan atau modul itu disemak ataupun tidak? Itu persoalan yang pertama, ya, sama ada melalui pemeriksaan bersama ataupun guru. Yang kedua ialah pencapaian subjektif. TP1, TP2, pencapaian bernilai 90%, 56 dan 25%. Ini sebagai contoh lah, ya. Pencapaian subjektif ni ialah apabila kita lihat kepada PBD lah. Apabila kita lihat markah dan kita nilai meletakkan TP1 hingga TP6, dan pencapaian yang bernilai ini maknanya kita berikan grade. Jadi ada dua situasi sini, satu berdasarkan TP dan satu lagi berdasarkan grade. Tapi isu yang terpenting sekali ialah, isu yang terpenting yang perlu kita beri perhatian ialah, adakah rekod yang kita dapat itu, khususnya berkaitan dengan pencapaian yang ada nilai itu, sama ada 90%, 20% dan 30% itu, kita rekod atau tidak? Ya, kalau PBD tak ada masalah sebab kita kena buat pelaporan setahun 2 kali sekurang-kurangnya. Tetapi untuk markah-markah yang lain itu, ada kita buat perekodan dengan tekal. Ya, jika ya, tahniah. Tetapi jika tidak, kita sebenarnya setelah kehilangan satu aset yang sangat bernilai. Sebab melalui rekod-rekod yang mempunyai data itulah kita tahu progres pelajar. Kita tahu tahap pemahaman pelajar. Selama ini kita mengajar, sekarang kita mahu tahu tahap pemahaman pelajar. Tahap continuous, ketekalan prestasi dan sebagainya. Baik, ini adalah contoh, ya, yang saya buat untuk bagaimana kita mengatur ujian pada pelajar. Ya. Misalnya bab 1 ini, kita lihat ada yang berwarna hitam itu adalah pelajar-pelajar yang tidak capai markah 50%. Ya. Bagi ini saya ambil bagi pelajar-pelajar yang kelas bahagian belakang, yang mana kalau mereka dapat lepas 50% itu sudah wajar untuk kita sambung ke subtopik atau topik yang seterusnya. Jadi kalau tak capai mereka, kita kena buat ujian yang kedua sama ada menggunakan bahan yang sama ataupun guna bahan yang berasingan, sehingga dia mencapai markah yang kita kendaki, iaitu sekurang-kurangnya dapat 50. Jadi kalau ini tidak berlaku, maka kita terpaksa juga sambung ke bab 2 disebabkan kekurangan dari segi kompaknya silibus kita. Ya, ini untuk formatif dan seterusnya. Untuk bab 2 dan sebagainya kita terus uji dalam keadaan macam itulah. Yang kedua ialah proses sama juga untuk sumatif. Kita lihat sumatif pertama adakah dia capai atau tidak. Yang ini ambil contoh untuk pelajar kelas bahagian belakang. Untuk kelas di bahagian hadapan, terutamanya pelajar-pelajar sains, sepatutnya kita tekal untuk menetapkan tahap prestasi mereka mesti capai seperti yang digariskan dalam pembelajaran mastery, sekurang-kurangnya 80% sebelum mereka pindah kepada subtopik ataupun topik yang seterusnya. Okey, ini adalah merupakan new era, ya, di mana teknologi berada di hujung jari, ya, dan kita baru-baru ini menghadapi PKP dan mungkin ramai yang mengambil iktibar daripada PKP itu, tetapi mungkin ramai yang kurang prihatin bahawa ada perkara-perkara yang perlu kita teruskan dalam keadaan kita tidak menghadapi suasana PKP sekarang ini. Seperti yang dilakukan oleh Han Academic, Han Academic yang pada laporan Forbes tahun 2012, 6 juta student unik setiap bulan, ya, melalui website yang melalui YouTube yang dihasilkan dalam proses pembelajaran. Dan ini yang dikatakan oleh yang berbahagia Datuk juga tadi, ya, di mana semua orang berpeluang untuk cemerlang dengan syarat, ini saya akan jelaskan nanti selepas ini, ya. Ini yang ya, kalau kita pergi kepada Han Academic, ya, kita boleh lihatlah bagaimana dia menggunakan YouTube dan sebagainya untuk mengajar pelajar-pelajar. Tetapi yang penting ialah, ya, yang penting kita perlu belajar di sini ialah belajar itu adalah berkaitan dengan peluang masa. Ya, learning is about time opportunity. Walaupun pelajar itu berada di kelas yang bawah, setiap orang, walaupun dia lemah, dia akan dapat mencapai sekiranya diberi peluang. Seperti kes macam analogi Arnab dan juga kura-kura tadi. Ya. Tidak ada istilah pelajar yang lemah dan sebagainya kecuali memang dia menghadapi masalah kognitif ataupun menghadapi masalah kurang upaya. Tetapi penganut bagi pembelajaran mesti percaya bahawa semua orang berpeluang untuk berjaya, tetapi ini berkaitan dengan peluang untuk diberi masa. Ya.
Seperti yang Carol sebutkan, pada tahun 1971 yang diambil oleh Guskey, semasa umur 4, sebagian besar pelajar sebenarnya berpotensi mempelajari konsep yang kompleks, tapi mereka hendaklah diberi ruang masa yang mencukupi. Sebab kita andaikan bahawa pelajar-pelajar yang pandai ialah diberi subjek-subjek yang mencabar, yang tak berapa cemerlang ni, tak payah dibagi subjek yang cemerlang, dibagi subjek yang biasa. Jadi dia cuba menafikan bahawa sebenarnya semua orang berpeluang, yang penting sekarang ialah berkaitan dengan masa. Okay, ini adalah merupakan formula Carol, bagaimana kita mengira masa itu untuk mengaitkan dengan kemajuan, keperluan untuk pelajar itu maju ke hadapan. Baik, jadi pendekatan yang pertama yang saya akan kongsi di sini adalah berkaitan dengan light worksheet. Light worksheet ini sebenarnya sudah berada di dalam aplikasi internet dan sebagainya. Dan dia dalam dua versi, sama ada percuma ataupun berbayar. Dan untuk peringkat sekolah saya yang lama, saya telah melaksanakan light worksheet di SMK Multi Besar. Cuma di sekolah yang baru ini saya baru memulakan pada 2 bulan lepas dengan menyediakan pengetahuan kepada guru, mendedahkan lebih lanjut berkaitan dengan light worksheet, bagaimana kita mengimplementkan untuk memudahkan tugas guru dalam penyemakan dan mengatasi masalah ketidakcukupan masa untuk menanda ataupun pelajar itu sendiri menilai dirinya. Baik, ini website yang saya hasilkan berkaitan dengan untuk akses kepada light worksheet. Cuma penambahbaikan yang kita akan buat pada sekolah saya yang baru ini, sebelum ini kita penuhkan dengan light worksheet yang memberi latihan dalam bentuk topikal, tetapi kali ini kita lebih perincikan ataupun rincikan kepada bentuk subtopik. Maknanya setiap kali selesai subtopik, pelajar itu perlu diuji. Dan guru akan berada dalam situasi yang sangat minimal. Kebanyakan latihan itu akan disemak sendiri oleh pelajar dan pelajar mendapat markah dan dia dapat tahu markahnya on the spot dan dia dikendaki mengulang sekiranya tak capai markah 9/10 sehinggalah dia melakukan proses itu berulang-ulang kali sampai dia mencapai dapat markah 9 ataupun 10 yang kita anggap cemerlang untuk dia meneruskan sub ataupun topik yang seterusnya. Jadi di dalam ini kalau kita klik di latihan interaktif ni, pelajar akan dibawa ke latihan seperti inilah ya. Jadi kalau misalnya pelajar itu klik misalnya sejarah tingkatan 4 dia akan klik, dia akan dapat latihan seperti ini dan pelajar akan tik semua jawapan dan akhirnya dia akan tekan butang finish dan dia akan dapat markah. Sekiranya dia tak capai markah yang kita harapkan, misalnya 9 ataupun 10, pelajar itu kena mengulang berkali-kali sampai dia master dalam latihan ini. Ini adalah merupakan paparan live worksheet yang terdiri daripada 2 bahagian lah, untuk student dan juga untuk guru. Dan biasanya apabila pelajar saya daftarkan dia. Yang tadi itu adalah dalam bentuk manual. Yang ini yang saya paparkan, yang saya kongsikan dalam website cikgukita.com itu dalam bentuk manual. Maknanya apabila pelajar buat latihan itu dapat markah, dia screenshot bagi kepada guru. Tapi yang ini kita daftarkan pelajar itu memberi passwordnya, di mana ini memudahkan kita menyemak latihan pelajar itu dan kita boleh dapat live markah dia. Sama ada dia sudah buat atau tidak dalam 1 saat yang lepas, kalau dia buat dia akan terpapar di situ. Jadi apabila saya klik di bahagian My Student ini, paparannya akan terpaparlah macam ini. Siapa pelajar yang telah buat dan berapa markah yang dia telah capai. Jadi kita ada ruang repeat di situ, kita setting sebagai repeat, maknanya pelajar akan buat latihan ini sampailah dia dapat markah 10 ataupun sekurang-kurangnya 9. Dalam kes ini Amirah ini dia tak sampai lagi 9 ni, 8. Jadi dia kena ulang. Jadi pelajar itu sendiri ulang dan dia belajar dalam proses itu. Selama ini saya anggap bahawa guru semakin hari semakin pandai sebab dia bagi latihan dan dia yang menjawab, dia yang menyemak. Tetapi sekarang kita beri pengalaman itu kepada pelajar, dia yang jawab, dia yang semak jawapannya, kalau salah dia betulkan balik. Ini yang dipanggil sebagai live worksheet, di mana proses guru terlibat dalam penandaan itu semakin kurang dan proses pemulihan dan pengayaan itu hampir berlaku secara automatik. Dan kita boleh convert markah yang saya sebutkan tadi ini, kita boleh convert ke dalam Excel dan kita boleh rekodkan, simpan dalam rekod, dan sekiranya ada lawatan daripada Nazir dan sebagainya untuk lihat rekod
ataupun daripada PPD, KPM ataupun JPN, kita boleh paparkan rekod dia dengan begitu mudah tanpa melibatkan penandaan guru yang tinggi ya. Kebanyakannya dilakukan oleh pelajar sendiri. Baik, kita skip yang ini ya. Jadi sebenarnya saya sudah sentuh dua dalam masa yang begitu pendek ini berkaitan dengan pembelajaran mastery. Bagaimana kita atasinya melalui live worksheet di mana proses guru terlibat dalam penandaan itu kita kurangkan. Tapi mungkin ada soalan-soalan selepas ini berkaitan dengan adakah sesuai untuk soalan objektif sajakah atau soalan struktur sajakah, bagaimana dengan soalan esei dan sebagainya. Yang itu mungkin kalau ada persoalan boleh dikemukakan nanti. Cuma apa yang saya tekankan ialah kita berada sekarang dalam lautan merah di mana semua orang menggunakan kaedah yang sama. Apabila kita postmortem di PPD, di JPN, hampir semua orang mempunyai pendekatan yang sama. Jadi kita perlu pendekatan baru yang unik, yang kita rasa ada impak melalui kajian yang kita telah buat ya. Tidak terhad pada peringkat nasional tetapi juga di peringkat antarabangsa. Ini adalah merupakan rekod yang semasa saya bertugas di SMK Merotai Besar ya, SMK Merotai Besar dalam kedudukan SPM, di mana seperti yang saya bagi tahu dengan latar belakang pelajaran yang macam itu, macam mana kita menghasilkan keputusan yang konsisten. Bagi saya apabila kita berhadapan dengan result yang sekejap naik, sekejap turun, sebenarnya kita bukan perancangan kita yang terbaik. Tetapi kita bergantung kepada batch yang masuk pada tahun itu. Kalau tahun itu pelajar batch yang baik masuk akan tinggilah. Apabila pelajar batch yang masuk tidak berapa berpotensi, maka kita akan dapat result yang rendah. Jadi kita tidak mau. Perancangan yang baik ya, pendekatan yang baik ialah walaupun siapa yang masuk kita dapat mengekalkan konsistensi. Dan kalau kita lihat rekod ini, di sepanjang sekolah ini itu bukan daripada tahun 1980, selepas 4 tahun saya berada di situ, kita telah mencapai satu rekod 5.13 yang tak pernah dicapai oleh sekolah berkenaan. Dan kita jatuh sikit pada tahun berikutnya 5.15. Bagi saya masih konsisten sebab kejatuhannya hanyalah 0.02. Dan selepas itu kita menghadapi situasi COVID 2 tahun, di mana pencapaian kita merosot balik, dan seperti tuan-tuan puan maklum, disebabkan keadaan luar bandar yang kita tak dapat berhubung, disebabkan masalah sosioekonomi pelajar yang tidak dapat membeli data, yang tidak boleh akses internet, kita hampir terputus sama sekali dengan pelajar, menyebabkan kita menghadapi result yang tak berapa baik. Tetapi keputusan yang terbaru ini, sekolah yang sama, dia telah balik kepada yang lama, dia sudah mula beransur kepada 5.19, menggunakan pendekatan yang sama sebab saya berada di sekolah yang sama sehingga bulan 12, ya, pertengahan bulan 12 tahun 2022. Ya. Baik, ini pula pencapaian dari segi STPM. Yang saya katakan tadi, hampir 30% pelajar-pelajarnya terdiri daripada pelajar-pelajar yang rayuan. Tetapi bermula pada tahun 2015 ya, kita mengambil pendekatan, ada beberapa pendekatan tambahan selain dari pelajaran mastery dan juga live worksheet learning ni yang saya tak dapat kongsikan di sini. Pada tahun yang ketiga saya berada sana, kita telah konsisten mencapai satu-satunya bukan hanya di Tawau dan di Sabah kita berada di ranking yang kedua. Bayangkan sekolah luar bandar yang tidak menghadapi pelbagai masalah akses dan sebagainya, kita mampu bersaing mendapat tempat yang kedua. Dan kita mencapai kemuncak pada tahun 2018 kita yang terbaik untuk PNGK untuk STPM bagi kategori 1 iaitu 3.31 ya, dengan satu pelajar mendapat PNGK 4 ya. Lepas itu pada tahun berikutnya kita jatuh kepada nombor 2, itu pun jatuhnya saya ingat masih lagi konsisten, iaitu jatuh sebanyak 0.01 kalau tak silap ya. Dan 2 pelajar mendapat PNGK 4. Dan dia konsisten. Pelajar yang mendapat PNGK 4 ini berkonsisten berterusan. Dan kita percaya ini semua bukan terjadi secara kebetulan tetapi melalui perancangan. Dan sekolah ini telah mencapai 100% daripada 2012 sampailah tahun yang terbaru ini, tahun 2022. Ini pula adalah merupakan prestasi yang berlaku di sekolah lama saya. Semasa itu saya menjadi PK1 dan kepercayaan diberi sepenuhnya oleh pengetua untuk saya melaksanakan apa yang perlu. Dan termasuk mendapat perhatian daripada Menteri Pendidikan pada masa itu, Datuk Mary Yap, yang datang ke sekolah itu untuk melihat bagaimana pencapaian yang konsisten ini dapat berlaku. Ya. Begitu juga dengan pencapaian STPM.
Jadi tak dapat ditunjukkan sini ya. Jadi pencapaian STPM kita juga meningkat berterusan setiap tahun ya, setiap tahun. Jadi ini adalah dua bukti sampel yang saya gunakan, sekolah semasa saya jadi PK1 dan juga sekolah semasa saya jadi pengetua, macam mana kita mampu mengekalkan konsistensi melalui kaedah-kaedah yang dijalankan. Antara yang mempengaruhi besar ialah berkaitan dengan pembelajaran mastery, di samping ada beberapa program sisipan yang kita dapat kongsikan pada petang ini. Rasanya Tuan Haji, saya ingat untuk masa pun mungkin hampir di penghujung kan. Jadi saya serahkan balik kepada Tuan Haji. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Yang Berbahagia Doktor atas pembincangan tadi. So kalau kita lihat, saya teringat Tuan Haji berkaitan dengan pembentangan bahan ini, tentang kalau tak silap sekitar tahun 2010-2011 dululah, ada kita pernah diperkenalkan dengan SCOA tu. Program SCOA di mana kita buat secara online kan, di mana pelajar menjawab soalan-soalan secara objektif dan kemudian pelajar mendapat jawapannya dan reply semula dan buat latihan lagi sehingga mereka dapat markah yang terbaik. Bukan stage seterusnya. So saya nampak seolah ada similarity antara program. Cuma ini dibuat dalam melalui program live sheet ni lah. So terima kasih banyak-banyak Yang Berbahagia Doktor atas pembincangan tadi. So semoga kita dah dapat gambaran lah. Kita dapat gambaran macam mana aplikasi ini digunakan di sekolah dan bagaimana dia membantu peningkatan pencapaian sekolah itu, kerana masing-masing pelajar dapat melihat, menilai diri mereka sendiri dalam setiap subjek atau topik, sama ada secara formatif ataupun sumatif. So kita ada lebih kurang dalam sekitar 10 minit lagi ataupun 10 minit lagi lah. Doktor, saya buka kepada sahabat-sahabat pengetua ataupun audien yang bersama-sama kita pada petang ni untuk mengajukan soalan kepada Yang Berbahagia Doktor untuk dapatkan penjelasan lebih lanjut. Silakan, saya buka sidang kepada hadirin untuk kongsi soalan. Sementara menunggu soalan, mungkin Doktor boleh saya ajukan satu pertanyaan ke Doktor kalau sekiranya sementara kita menunggu soalan daripada silakan Tuan Haji. sahabat-sahabat. Sebagaimana Doktor jelaskan tadi, bagaimana dengan pelajar yang susah akses kepada sistem ni atas sebab masalah internet atau sebagainya, dan apa solusi yang mungkin Doktor boleh cadangkan? Silakan. Terima kasih Tuan Haji, soalan yang sangat menarik ya. Soalan yang sangat menarik sebab itu mungkin yang selalu tergambar dalam pemikiran kita bila melibatkan berkaitan dengan penggunaan ICT dan sebagainya. Tetapi dalam live worksheet ini ya, dalam live worksheet ini saya bagi contoh lah ya. Misalnya kita mengajar sejarah dan giliran kita mengajar sejarah itu pada hari Isnin dan juga Kamis. Jadi hari Isnin itu apabila pelajar itu balik ke rumah ya, sebab kerana setengah sekolah yang tidak menggunakan mobile handphone ya. Apabila balik ke rumah, mereka kita bagi masa antara Isnin hingga Rabu malam itu. Mereka boleh akses ya, mungkin hari itu dia tidak available ya, sebab rumahnya tidak ada internet ataupun tidak ada data. Mungkin apabila dia keluar ataupun berjumpa dengan pakcik dan sebagainya, dia boleh buka live worksheet ini dan buat latihan berkenaan. Jadi kita tidak hadkan on the spot kena selesaikan. Kita bagi ruang masa 4-5 hari. Bagi pelajar-pelajar yang mungkin masalah aksesnya memang agak teruk, mungkin kita bagi masa seminggu. Tetapi di akhir hujung minggu itu, mungkin di hari Isnin ataupun Ahad malam itu, kita boleh dapat result pelajar itu. Sekurang-kurangnya kita bagi tempoh pada mereka untuk mereka berpeluang untuk akses kepada internet lah. Ya. Okey, terima kasih Doktor atas penjelasan berkaitan dengan isu kesukaran untuk akses kepada bahan ini. So mungkin ada soalan-soalan lagi daripada sahabat-sahabat. Mungkin saya tunggu lagi. Sekarang pukul 4.25. Ada 5 minit lagi untuk kita ke udara. So kepada sahabat-sahabat pengetua, pihak Urustia telah pun kongsikan pautan kehadiran di ruangan chat. Boleh buka ruangan chat dan boleh klik di situlah untuk daftar kehadiran. Dan insyaAllah ECG akan dihantar melalui email setelah Google Form tersebut lengkap diisi. Okey, ada lagi pertanyaan di sahabat-sahabat. Kalau sekiranya tidak secara lisan, mungkin boleh kemukakan dalam ruangan chat. Saya cuba tengok di sini kalau sekiranya
macam mana nak habiskan silibus dalam tempoh yang singkat dengan silibus yang banyak. Terima kasih doktor, sangat menarik menggunakan kaedah mastery ini walaupun kekangan masa, macam mana nak habiskan silibus dalam tempoh yang singkat. Dan ini, saya rasa ini pernyataannya, bukan soalan doktor ya. Macam mana nak habiskan silibus dalam tempoh yang singkat dengan silibus yang banyak. So saya rasa ini pernyataan doktor ya, bukan persoalan. Tuan Haji, mungkin ada yang ingin tahu lah ya, berkaitan dengan layout worksheet ni. Adakah dia sesuai untuk soalan objektif saja? Sebenarnya dia tidak ya. Sebenarnya dia boleh kita gunakan dalam bentuk soalan struktur, termasuk esei juga. Ya, maknanya pelajar boleh jawab dalam layout worksheet itu type dan guru akan semak. Tetapi untuk di peringkat saya cuba elakkan untuk layout worksheet ni kita guna secara manual, guru menanda ya, sebab kita mau mengurangkan beban tugas guru, dan kita lebih tawarkan kepada guru untuk menggunakan bahan hard copy untuk yang esei, tetapi kita galakkan untuk struktur dan juga objektif. Dan kita ada pelbagai pilihan bentuk soalan ya, sama ada padanan ya, dalam bentuk gambar, video dan sebagainya. Kita tidak terhad dalam bentuk objektif seperti yang saya paparkan tadi. Jadi selepas ini tuan-tuan puan mungkin boleh rujuk pada layout worksheet itu, boleh explore dan lihatlah berapa potensi yang kita boleh gunakan daripada itu. Satu soalan lagi doktor. Terima kasih. Bagaimana cara nak jadikan soalan yang diberi mampu dijawab oleh pelajar dengan tepat? Ini persoalan. Okey, seperti yang IAB pun sebenarnya amalkan ya, apabila kita membuat kursus MQL ya. Kadang-kadang kita dibagi peluang untuk uji semula latihan itu ya, dalam bentuk objektif kan. Misalnya kita tidak capai markas kurang-kurangnya 80, kita diberi 3 peluang contohnya. Dan kita akan cuba ingat ya, jawapan yang betul, dan yang salah itu untuk kita elakkan daripada salah. Jadi sepatutnya proses ini sudah berlaku dalam IAB sendiri, dalam MPQL. Ini yang dipanggil sebagai sosial lah, ya. Tadi disebutkan metodologi sosial tadi. Maknanya ini bukan dipanggil sebagai proses peniruan yang negatif ya, yang positif, di mana pelajar berusaha untuk ingat yang salah dan cuba betulkan dan terus mengekalkan yang mana yang betul. Di mana apabila kita kerap melakukan proses ini, apabila selesai bab itu, contohnya ada 12 topik yang kita selesaikan, apabila pelajar selesai, kita minta dia ulang-ulang dengan harapan nanti ingatan yang short term memory ini, apabila kita ulang-ulang berterusan, dia akan menjadi kekal di bahagian ingatan long term memory. Okey. Satu lagi soalan doktor. Boleh sempat lagi insya-Allah. Kita ada 5 minit lagi. Ada sahabat-sahabat kita lebih selesa untuk kongsikan soalan dalam chat, ruangan chat ni. Soalan berikutnya, sejauh manakah dapat mengawal ini daripada SK Syarifuddin ke kamera. Soalan je Tuan Syarifuddin, sejauh manakah dapat mengawal ketekalan pelajar untuk buat online sebab tabiat atau rutin pelajar agak sukar dikawal doktor? Baik, biasanya kalau pengalaman yang saya hadapi, sebab saya praktik benda ni, saya sebelum ni mengajar 4 tahun kelas paling belakang, nombor pertama dan kedua daripada belakang. Apa yang kita buat ialah apabila kita hadir, apabila kita janjikan dan hari itu kita masuk ke kelas, biasanya saya akan onlinekan paparan LCD pelajar-pelajar yang belum buat. Ya, dan mereka tahu bahawa benda itu tidak ada rahsia sudah. Kalau dahulu dia boleh berahsia dengan bagi alasan bahawa buku rosak ke apa dan sebagainya, kita sekarang tidak ada alasan, tidak ada rahsia. Kita boleh tengok on the spot. Misalnya pelajar itu baru selesaikan latihan itu dalam setengah saat yang lalu, dia live, kita boleh nampak bila kita buka pelajar yang sudah siap ataupun belum. Jadi kita akan paparkan setiap kali kita berjumpa dengan pelajar untuk melihat siapa yang sudah belum, siapa yang sudah dan belum. Okey, satu lagi daripada Saifullah Piskai ni. Dalam kuizi juga ada worksheet dan result terus dapat, cuma ingatan pelajar di tempoh lama masih kurang berimpak. So apa komen doktor? Kita percaya dari segi tekal, sebab saya telah melakukan proses ini daripada pengalaman saya semenjak tahun 90-an lagi apabila mengajar menggunakan kaedah yang berulang. Memang biasanya short term memory dia akan pergi kepada long term memory. Cuma dari segi sekarang ni, dari segi ketekalan kita, ya, ketekalan, dan kita setiap masa-masa sepanjang tahun itu kita belajar pelajar SPM 10 bulan itu, setiap bulan itu memang kita akan adakan latihan, dan latihan itu memang kita semak. Dan saya dapat kecenderungan ialah apabila kita semak, ya, kita semak pelajar ini, jawapan pelajar ini biasanya kita ikut masa yang sangat singkat.
biasanya pelayar itu tanpa dipaksa dia akan cenderung untuk mengantar latihan itu walaupun tak dipaksa. Ya, sebab semua orang ada naluri, mau kerjanya itu dilihat, disemak dan dikomen. Sebagaimana kita dulu semasa di Dewan Kuliah kan, kita rasa seronok apabila kita punya latihan tesis dan sebagainya disemak dan ditandakan. Okey, mungkin soalan terakhir, pukul 4.28 sudah ni. Ada lagi soalan lagi. Soalan terakhir saya rasa. Doktor ada paparkan markah murid yang memperolehi markah kurang 50. Murid repeat itu bermaksud murid yang perlu menjawab soalan yang sama atau soalan yang berlainan? Mungkin pandangan doktor. Kita di dalam worksheet itu kita ada sediakan beberapa lembaran. Ada guru yang mungkin ada sediakan 3 atau 4. Sama ada dia guna lembaran yang berasingan ataupun dia guna lembaran yang sama untuk membuat latihan itu sehingga dia capai target kita itu. Dalam live worksheet ini dia setting 9-10 ya. Walaupun ada 30 soalan, dia punya markah dia akan mungkin dalam bentuk peratus dia turut ataupun dalam bentuk macam mana dia akan letakkan antara 9 hingga 10. Selagi dia tak capai, dia akan buat sama ada soalan yang sama ataupun dia boleh diberi oleh guru dalam online itu soalan yang baru. Okey, so saya rasa cukup sekat tu pertanyaan untuk sesi Q&A kita pada petang ini. So saya rasa penjelasan yang diberikan oleh doktor saya rasa cukup untuk kita memahami bagaimana live worksheet ini berfungsi dan bagaimana dia diberi manfaat sama ada kepada guru ataupun pelajar. So sekali lagi saya merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Dr. Rabi, atas perkongsian yang cukup bermakna pada kali ini, dan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada yang bahagia Datuk Dr. Amin Senin serta Urustia yang mencetuskan idea dan pelaksanaan CDL ini. Dan juga tak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat pengetua dari seluruh negara yang telah menyertai. Saya difahamkan kita full book hari ini 500. Mungkin akan datang kita perlu buka ruang lebih besar lagi daripada 500. So minta maaf juga kepada sahabat-sahabat pengetua yang tidak dapat menyertai persidangan kita pada petang, pembentangan kita pada petang ni. Apa yang baik itu alilham daripada Allah SWT. Salah dan silap itu adalah kelemahan kita sebagai manusia biasa. Saya sekali merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan program CDL pada kali ini. Apa yang baik itu alilham daripada Allah SWT. Salah dan silap itulah kelemahan kita sebagai manusia biasa. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah berjumpa lagi pada sesi akan datang. Pada Rabu akan datang insyaAllah setiap minggu. Tuan-tuan semua dijemput. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Urustia. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.